Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya diminta oleh saudara-saudara daripada Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Melaya, khususnya daripada Akademi Pengajian Islam. Mereka mahu saya bercakap tentang Islam dalam hubungan antarabangsa. Tapi tajuk ini, kalau saya bagi kuliah sebenar, dia akan mengambil masa sampai 20 kuliah baru habis. Jadi saya cuba ringkaskan. Tapi kalau saya cuba ringkaskan pun, dia akan mengambil masa 2-3 jam juga. Saya hubungi pihak penganjur sekejap tadi, kata dia itu bukan maksudnya yang utama lah. Jadi yang utamanya ialah mungkin ada topik-topik yang menarik dalam masalah hubungan antarabangsa. Jadi saya cuba campurkanlah antara dua objektif itu supaya mereka yang cintakan ilmu, cintakan perbincangan ilmiah, dia dapat sikit. Mereka yang cintakan isu, dia dapat sikit. Dan mereka yang cintakan sekadar perbualan ringan, dapat sikit. Dia bagi tiga-tiga. Pertama sekali, kalau kita sebut tentang Islam dalam hubungan antarabangsa ini, dia ada dua trend sebenarnya. Satu, ini subjek yang menyentuh soal politik. Yang kedua, soal undang-undang. Dua. Dalam politik ini ada dasar politiknya, soal diplomasi. Dalam undang-undang ini hubungan yang berkait dengan berasaskan kepada undang-undang antarabangsa yang ada. Jadi itulah yang saya ambil pendekatan perundangan lah. Jadi bagaimana pandangan Islam dalam hubungan antarabangsa? Maknanya perhubungan antarabangsa itu pada pandangan Islam bagaimana? Oleh kerana perhubungan antarabangsa itu suatu yang bukan diketahui umum, sebenarnya sesuatu yang agak akademik, maka saya perlu memberi introduction tentang akademik sikit. Maksud daripada perhubungan antarabangsa itu adalah dua. Satu, perhubungan antarabangsa yang melibatkan negara dengan negara. Itu dia kata public international. Public international ini maknanya hubungan antara negara dengan negara. Tapi ada satu cabang lagi, iaitu undang-undang private. Undang-undang private ini dia tidak menyangkuti antara negara dengan negara. Undang-undang ini menyangkuti antara negara dengan individu. Kalau Malaysia dengan Singapura dan Indonesia, maka itu tertakluk kepada international public law, iaitu undang-undang am antarabangsa. Tapi kalau hubungan antara Malaysia dengan pendatang asing daripada Indonesia misalnya, pendatang illegal, immigrant daripada Indonesia, ataupun orang yang datang menziarahi negara kita daripada negara-negara lain, dia tidak tertakluk kepada public law, dia tertakluk kepada private law. Ini kalau ada orang ada basic undang-undang. Undang-undang itu sendiri terbahagi kepada dua. Satu, undang-undang public, dan dua, undang-undang private. Undang-undang publik itu ialah undang-undang yang mengatur soal hubungan antara negara sebagai sebuah negara. Satu. Itu dalam negeri lah.
Tetapi ada satu lagi undang-undang private, iaitu antara negara dan orang perseorangan, tetapi negara sebagai satu individu. Misalnya dalam soal urusan harian, soal beli jual tanah ataupun dan sebagainya. Jadi kerajaan bila nak beli tanah seorang rakyat, individu dalam negara dia, dia tidak menjadi pihak yang mengkuasa, tidak berkuasa, tidak penguasa, tapi dia menjadi orang biasa. Dia kontrak tu antara dua individu. Tapi kalau dalam undang-undang jenayah, maka negara sebagai pihak penguasa dan orang perseorangan itu sebagai orang perseorangan, jadi hubungan antara negara sebagai public interest dan public figure, public yang pun sekali, public body, dia dengan orang individu. Ini beza. Jadi antarabangsa pun macam tu. Kalau antara negara dengan negara, maka yang menjadi asas perhubungan itu ialah undang-undang antarabangsa am. Kalau kesnya kes negara dengan orang perseorangan daripada luar, misalnya pasport, pendatang asing dan sebagainya, maka tertakluk kepada undang-undang private. Ini tak pentinglah bagi kalau orang tidak nak melihat dari segi undang-undang yang betul. Cumanya dalam hubungan antarabangsa ini, dari segi publik ini, dia ada benda-benda yang perlu kita tahu lah sebagai dari segi akademiknya. Kita kena pastikan bahawa berasaskan kepada sumber undang-undang itu kan. Sumber. Kalau kita belajar undang-undang, cikgu kita akan bagi tahu kepada kita sumber undang-undang itu dia, kalau undang-undang itu undang-undang lazim. Undang-undang lazim sumbernya ialah amalan. Jadi undang-undang antarabangsa ni pun dia berasaskan kepada sumber-sumber yang misalnya undang-undang lazim, dia satu lagi perjanjian, kemudian perjanjian itu pula sama ada perjanjian antara dua negara ataupun perjanjian antara banyak negara, dan prinsip-prinsip umum. Itu yang merupakan sumber. Maknanya kalau sekiranya pihak antarabangsa, misalnya pihak PBB ataupun pertubuhan-pertubuhan serantau, misalnya ASEAN dan sebagainya, nak menentukan undang-undang yang bersifat antarabangsa, maka mereka tentu tengok apakah ada amalan sejak daripada dulu sampai sekarang yang sudah menjadi suatu tradisi, suatu kelaziman. Macam sekarang ini kita bercakap tentang normal baru, itulah kelaziman yang barulah. Jadi kalau kelaziman itu sudah ada di situ, maka mereka akan menggunakan kelaziman itu. Ataupun kalau kelaziman itu tidak ada, adakah di sana apa yang disebut sebagai perjanjian yang pernah berlaku. Jadi kalau ada perjanjian yang pernah berlaku, misalnya pernah berlaku perjanjian antara Malaysia dengan Indonesia misalnya. Jadi kalau perjanjian ini pernah berlaku, maka dia follow perjanjian itulah sebagai satu asas sumber untuk undang-undang yang nak diputuskan di mahkamah ke, di mahkamah pengadilan antarabangsa ke, ataupun di perjanjian-perjanjian lain di bawah Bahasa Bersatu dan sebagainya. Itu satu. Yang ketiganya prinsip-prinsip am. Maknanya dalam kehidupan manusia ni kita ada prinsip, misalnya tidak kacau orang lain, kalau ada perjanjian kita mesti patuh, dan kalau orang buat kacau kat kita, kita boleh ambil tindakan yang serupa, al-mu'amalah bil mithli dalam bahasa Arabnya. Itu asas. Jadi kalau kita balik kepada Islam, dalam masalah yang pertama tadi, sama saja. Sama ada kita tengok dalam pemikiran-pemikiran barat
sejak daripada zaman-zaman Athene, zaman ahli-ahli falsafah barat, atau zaman undang-undang Roman. Sama, itu prinsipnya tadi. Undang-undang antarabangsa macam ni. Kemudian kalau balik kepada Islam, Islam kalau sumber, ada Quran, ada sunnah dan sebagainya. Ada Quran, ada sunnah dan ada apa sumber hukum Islam? Quran, sunnah, kemudian tafsiran para ulama. Ini kadang-kadang budak-budak syariah dia kata, apa sumber hukum Islam? Satu Quran, satu sunnah, yang ketiganya qiyas, ijma', yang keempatnya qiyas, kemudian bla bla bla. Ijma' tu betul lah yang tersendiri, tapi kalau qiyas dia mesti berasaskan pada Quran juga. Ataupun maslahah ke apa semua sekali. Sebenarnya sumber perundangan Islam ni hanya Quran dan sunnah saja. Kemudian dia panggil sumber terbitan. Daripada Quran sunnah itulah lahir ijma'. Kalau ijma' itu bertentangan dengan Quran sunnah, kita tak panggil ijma'. Kita panggil benda mengarut. Ajma'al ummah ala syai'in mukhalif lil Quran. Mengarut kan? Ataupun qiyas. Qiyas tidak boleh bertentangan dengan nas Quran sunnah. Kalau tidak, dia tidak boleh menjadi asas kepada undang-undang. Begitu juga uruf, begitu juga maslahah, begitu juga istihsan. Jadi, kalau kita melihat kepada pattern yang ada tadi, maknanya Quran, sunnah dalam Quran. Dalam undang-undang barat tidak ada. Walaupun orang barat, dia ada Taurat, ada Injil, ada Zabur dan sebagainya. Tetapi kitab-kitab langit yang diturunkan oleh Allah kepada orang Yahudi, orang Nasrani ini tidak mengandungi syariat. Sebab tu undang-undang ni tidak rujuk kepada kitab-kitab. Cuma adalah pengaruh, tu cerita lain. Maka mereka itu bermula dengan apa yang dikatakan tradisi, amalan. Maknanya dia bermula dengan uruf. Orang tanya apa sumber hukum, kita tak sebut. Quran sunnah bagi barat tidak ada. Maka dia pergi pada uruf terus. Quran, sunnah, ijma', qiyas, itu tidak ada. Dia pergi pada uruf. Lepas uruf tu ada dia punya muahadah, treaty, perjanjian dan sebagainya. Itulah keunggulan syariat Islam ini. Maknanya ada nilai-nilai tetap yang absolut dan tidak berubah, dan ada nilai-nilai fleksibel yang boleh berubah dan patut berubah berasaskan kepada realiti dan keperluan hidup. Saya rasa ini poin yang pertama yang perlu kita faham sesudah saya bagi background tadi. Maknanya dalam Islam ini, keistimewaannya perundangan Islam ini, dia berasaskan kepada dua aspek yang memperkukuh antara satu sama lain. Sebab itu Islam itu dia boleh menjadi sebuah syariat yang salih likulli zamanin wa makan, yang boleh sesuai dilaksanakan pada setiap tempat dan pada setiap zaman. Sebab dalam Al-Quran itu ada prinsip-prinsip yang syumul. Yang dikatakan la rutba wa la yabisa illa fi kitabim mubin. Maknanya prinsip-prinsip umum itu lengkap. Tidak ada suatu nilai yang bersifat umum, tidak ada dalam Al-Quran. Sebab itu, prinsip itu kekal sampai selama-lamanya. Tetapi Al-Quran dan As-Sunnah, dia tidak memberi detail, sedetail-detailnya, kes-kes yang detail itu. Kalau kita perhatikan, bagi pelajar syariah misalnya, ataupun orang yang banyak membaca dalam bidang syariah, dia melihat ada aspek yang kata ayat-ayat Al-Quran sifatnya lebih umum. Tetapi hadis sifatnya lebih agak terperinci.
Sebab itu hadis itu fungsinya ialah untuk mentafsir Al-Quran. Walau bagaimanapun, sifat terperinci dalam hadis itu, ia akan menjadi panduan untuk para ulama Islam memperincikan kes-kes yang baru. Jangan lari daripada perincian yang dibuat oleh As-Sunnah. Yang ini yang tidak boleh dipahami oleh orang-orang geng-geng macam Kasim Ahmad sebagainya yang menolak hadis. Dia kata yang daripada Tuhannya, firman daripada Allah ataupun wahyunya hanya Al-Quran saja. Sedangkan hadis itu dia kata macam benda-benda yang semasa, pentadbiran semasa. Artinya kita sekarang boleh mentafsir Al-Quranul Karim tanpa merujuk kepada hadis. Ini orang yang tidak mempunyai asas pendidikan yang asas dalam Islam ini, dia melihat Islam dari perspektif disiplin lain, iaitu disiplin sosiologi dan antropologi. Jadi mengikut antropologi ini, setiap benda itu mesti berkembang. Maknanya, katanya antropologi budaya, sosial dan budaya. Jadi bagi mazhab orang macam Kasim Ahmad ini, dia kata macam inilah, Allah yarhamu kita itu kita bincang tentang pemikiran sajalah. Jadi ataupun sekarang ini orang yang kita katakan Islam Islam liberal. Mengapa kita mesti balik pada tradisi orang Arab zaman dulu, tradisi perang pasir, tradisi zaman unta? Takkanlah kita nak guna tradisi itu dalam negara kita berbeza. Kesilapannya ialah kerana mereka tidak boleh faham satu aspek, iaitu bahawa hadis itu adalah contoh bagaimana Al-Quran itu ditafsirkan. Gini. Jadi tanpa hadis, Al-Quran semacam tidak lengkap, walaupun lengkap. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i terutama sekali, dia kata sumber yang pertama bagi syariat Islam itu ialah Al-Quran was Sunnah. Imam Syafi'i meletakkan Quran Sunnah pada satu taraf. Dia boleh sampai boleh nasah-menasah pun boleh juga. Quran dinasahkan oleh Sunnah. Tapi kata Imam Abu Hanifah, Al-Quran kemudian As-Sunnah. Itu beza. Mana Al-Quran dulu, kemudian As-Sunnah. Tapi dari segi amalinya sama. Jadi oleh kerana itu, yang kita nak bezakan, saya lanjutkan ni sikit sebab ini satu prinsip asas dalam syariat Islam. Yang kita nak katakan pembaharuan hukum Islam, pembaharuan Islamic jurisprudence sebagainya, ialah apabila keluar lepas daripada peringkat Quran Sunnah itu, ialah pentafsiran para fuqaha. Ini yang kita kena faham. Katakanlah, dalam satu kes, misalnya air yang boleh dibuat bersuci dalam Islam. Air yang boleh dibuat bersuci dalam Islam. Okey. Dalam Al-Quran, 1-2 ayat. Dalam hadis, adalah 3-4-5 hadis. Habislah. Maka berasaskan Quran itu, berasaskan hadis itu. Maka orang-orang Arab zaman dulu, pemimpin ulama besar, membuat rumusan bahawa air yang boleh digunakan untuk faedah bersuci itu, bukan membasuh, bersuci itu, at-tahara itu, mana air ada 7. Sab'umiyah itu. Siapa pun boleh bilang. 7 air. Air sungai, air telaga, air hujan, air matahari sekali, bla semua sekali. Dan adalah air salji dan ada air embun dan sebagainya. Jadi kita di Malaysia sekarang, yang kita pertikaikan 7 air yang, hanya 7 air yang boleh dibuat bersuci itu, tidak sesuai dengan environment kita.
Jadi bila kita kata tidak sesuai dengan persekitaran kita, bukan artinya kita tolak hadis-hadis yang berkaitan dengan air dan sebagainya. Tapi kita tolak realisasi Quran dan hadis itu dalam realiti yang ada pada waktu itu. Sebuah padang pasir. Katakanlah sekarang ni, kita ada salji tak ada? Dalam negara kita tidak ada salji. Takkanlah kita nak kata air salji. Maknanya tidak salah tapi tidak rasional. Tidak realistik. Kemudian new water. Pada masa tu, ada tak? Mana ada? New water. Okey. Dan air-air yang diproses melalui teknologi misalnya, yang menggunakan penapisan secara yang mechanical, yang ditapis secara chemical dan sebagainya. Jadi tak boleh. Sebab ini tidak termasuk dalam air tujuh. Jadi ada lalu seorang bertanya, Tok Imam, Pak Imam, kalau kita ambil wuduk dengan air paip, sah tidak wuduk kita? Tok Imam kata, tak tahu aku. Sebab kalau kita baca dalam kitab tu, nampak tak sah sebab tak ada sebut air paip tu. Air paip. Okey, itu saja masalah. Kalau air yang lain, air yang sudah diproses. Jadi soal proses air ni, air hujan. Dari mana datangnya air hujan itu? Datangnya saintis. Saintis kata, bila ada air di bawah ini, ada sungai, ada longkang, ada palung najis, itu di pantai dalam tu dulu, terbuka, panas. Bila berlaku penguapan, air-air itu naik melalui udara, penguapan sebagainya, naik sampai jadi awan. Bila bertembung sejuk dengan panas apa semua sekali, dia turun, maka jadilah air hujan. Pada peringkat awalnya, adakah semua air hujan tu air yang bersih? Mungkin dia datang daripada air sungai, itu mungkin bersih. Tapi kalau yang datang daripada air kumbahan, naik ke atas, itu kita katakan proses secara natural. Macam juga kalau lembu kencing ataupun apa-apa semua sekali, atau kita yang proses secara naturalnya bila duduk jatuh atas tanah, maka dia meresap masuk, dia jadi air bawah tanah, sebagainya. Bila kita ambil, kita kata ma'ul bi'ri, air telaga. Sebenarnya air telaga ni asalnya air kumbahan daripada mana masuk bawah tanah. Jadi itu yang perlu kita faham bila kita memikirkan tentang sumber hukum berbanding dulu dan sekarang. Maknanya zaman sains dan teknologi, kita perlu mengambil kira kemajuan sains dan teknologi. Saya bagi contoh lagi, contoh yang saya suka. Dalam kitab-kitab fiqh, para ulama sebut, kalau sekiranya ulat dalam buah itu dimakan bersama buah, maka hukumnya harus. Kerana kita makan buah. Ulat dalam buah itu sebahagian daripada buah. Belum kita buang ulat itu, mana ulat itu sebahagian daripada buah, maka kita boleh makan. Tapi kalau kita sudah buang ulat itu daripada buah, tak boleh makan sebab dia adalah ulat. Apa alasannya? Kerana ulat itu dijadikan daripada buah. Boleh faham? Betul tak betul? Ini fatwa Imam Syafi'i. Yalah Imam Syafi'i. Hebat.
Imam Nawawi, iyalah Imam Nawawi hebat. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Nawawi itu hidup pada zaman mana? Pada waktu itu belum ada sains hayat yang menemui bahawa ulat dalam buah itu bukan sebenarnya terjadi daripada buah. Sains pada waktu itu ingatkan ulat itu terjadi daripada buah. Tetapi sains sekarang menunjukkan bahawa ulat itu terjadi daripada serangga. Rama-rama pergi tanam dia punya benih di situ, maka dia jadi kepompong dan sebagainya, maka dia jadi ulat. Jadi inilah yang sains-sains baru ini, dia boleh menjadi huruf. Itu. Tapi pentingnya pendapatan sains itu perlu menjadi huruf. Apa kita kata huruf? Al-urful ilmi. Huruf saintifik. Maknanya, yang dikatakan huruf itu, iaitu pandangan-pandangan yang sudah established. Maknanya, kemungkinan orang tolak tak ada. Tapi kalau masalah, apakah rokok boleh menyebabkan kematian? Pasti ke? Boleh menyebabkan kanser dan boleh menyebabkan kematian? Mungkin para saintis masih lagi tidak sebulat suara. Kalau tidak bulat suara, sama ada kenyataan sains itu diterima sebagai sesuatu yang betul-betul established atau tidak. Tidak. Sebab itu hukum menghisap rokok itu beza pendapat. Ada kata haram, ada kata harus, ada kata makruh dan sebagainya. Dan kita perlu menerima perbezaan pendapat itu kerana hurufnya tidak betul-betul established dan ada perbezaan pendapat di situ. Itu yang perlu kita faham. Jadi sekarang ni bila kita bercakap tentang sumber hukum, Quran Sunnah, yes. Tetapi ijtihad para ulama terdahulu apabila ia tidak berasaskan directly kepada Quran, tidak berasas directly kepada Sunnah, maka ia adalah satu ijtihad yang berasaskan kepada realiti hidup. Orang zaman dulu, orang zaman sekarang ni pun, bila mereka itu berijtihad tanpa nas Quran dan Sunnah, dia menggunakan reason dalam kepala dia. Dia kepala manusia ni, rambut sama hitam, saya pun rambut dah putih. Kepala manusia ni, walaupun kita tengok sama, tetapi dia berbeza. Satu, perbezaan mentaliti. Apakah yang membentuk mentaliti manusia? Sekurang-kurangnya pengalaman. Seorang yang banyak membaca, dah beza mentaliti dia dengan orang yang tak banyak membaca. Ini ulama fiqh juga, tapi bacanya sikit. Dia tahu baca Fathul Mu'in je. Ini ulama fiqh juga. Dia baca banyak. Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul sampai pada benda-benda yang tinggi-tinggi, Jalaluddin Ar-Ramli, semua sekali Asqalani. Belajar. Ini buku-buku turas. Ini buku turas. Tapi sama-sama buku turas, orang yang banyak membaca, dia terdedah kepada berbagai pandangan. Asqalani kata macam ni, Ar-Ramli kata macam ni dan sebagainya. Yang baca satu buku, dia hanya terdedah kepada buku itu. Maka yang baca satu buku itu mempunyai mentaliti begitu saja. Dia ingat, dia hafal. Oh, hebat. Tok guru kita ni, ustaz kita ni. Pas dia ingat dalam kitab tu. Oh, kitab kuning tu dia hafal. Ingat satu-satu. Tapi walaupun dia ingat, dia single-minded. Dia boleh bagi tahu itulah. Yang ini saya katakan, pemikirannya ibarat pemikiran burung kakak tua, babrak.
Dia hanya boleh menceritakan apa yang dia baca. Pada satu hari, burung kakak tua ni yang dipelihara oleh seorang orang kaya. Jadi bila nak keluar daripada rumah tutup, letak burung kakak tua di situ. Biasanya balik-balik burung kakak tua kata, oh ada orang mencuri masuk. Ada yang termasuk. Jadi sebagai informer. Satu hari itu, bila dia duduk di rumah, orang curi masuk. Bila orang pencuri masuk, orang pencuri itu lawan dia. Dia terpijak minyak-minyak dalam cawan, habis. Tumpah. Macam-macam dalam piring, tumpah dalam cawan, tumpah. Balik tu, tuan dia marah. Bila dia marah, tuan dia marah tu, tuan dia cabut bulu kepala. Bila cabut bulu kepala, berontaklah burung kakak tua ini. Dia faham. Kerana bulu kepala dia dicabut oleh tuan dia, sebabnya kerana dia telah menumpahkan 2 piring minyak. Okey, dia dendam. Seminggu tak bercakap. Tiba-tiba masuk minggu yang kedua, ada orang yang botak kepalanya, botak penuh. Jadi dia tadi dicabut bulu sebagai balasan lah, marah kerana tak jaga, ni menumpahkan. Barulah dia rasa nak bercakap. Tuan, ada berapa banyak minyak yang tuan tumpahkan? Ditanya orang tu. Ini burung kakak tua ni. Sebab bagi dia, bila dia tumpahkan 2 piring minyak, beberapa rambut dia telah dicabut oleh tuan dia. Orang yang datang tu, botak penuh. Tentulah dia telah menumpahkan banyak minyak. Ini yang katakan ulama berberak tadi. Dia hanya tahu dalam skop yang dia baca itu saja. Berbeza dengan ulama yang membaca banyak buku-buku turath, buku tradisi. Ar-Ramli kata macam ni, Asy-Syafi'i kata macam ni. Inilah kebanyakan yang disebut sebagai para ulama yang kita ada. Kita kata para ulama tradisional. Yang menjadi itu, yang menjadi ini, yang menjadi macam-macam. Tak boleh kalau kita cakap banyak-banyak pula. Inilah yang menjadi yang memegang otoriti dalam negara kita sekarang. Banyak otoriti yang dipegang. Inilah yang memimpin kita di dalam menentukan hukum dalam masyarakat kita. Saya contohkan sajalah. Tengok anak bulan. Bila kita nak tengok anak bulan? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah bila kamu tengok anak bulan dan bukalah puasa, maknanya berhari raya lah bila kamu nak tengok anak bulan. Bila kamu tengok anak bulan. Itulah sekarang ni. Ni nanti kita dah puasa ni, saya lupa kita puasa. Bila nak hari raya ni, para ulama kita pun pergilah bukit tu. Orang Kelantan pergi Bukit Peraksi, orang orang Terengganu pergi ke bukit apa tu. Sekarang ni pergi ke hotel, ada tinggi-tinggi pun. Berapa belanja habis? Kerana fatwa kita yang sangat tradisional dan sangat narrow minded. Sebab dia kata, pertama sekali Tuhan kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yati. Bila tengok anak bulan, puasa ataupun berhari raya. Okey. Betul tak? Yang baca banyak sikit, dia kata tidak mesti tengok sendiri, dengar orang kata pun okey. Yang ni mesti tengok sendiri. Begini. Saya ingat guru saya dulu, Datuk Haji Muhammad Noor, Mufti Kelantan, yang ini seorang yang agak istimewa. Raja-raja di istana mana pun takut kat dia.
Ini orang yang patut kita peringati lah, orang yang ada wibawa kuat. Dia kata maksud ru'yah di sini boleh ditafsirkan dengan berbagai-bagai tafsir. Orang kata tu dalam kitab-kitab tu. Dia kata masa tu manusia dari segi teknologi ni tak tinggi lagi. Dia kata ru'yah di sini ar-ru'yatu bil ain, boleh tengok dengan mata. Ar-ru'yatu bil fikri, boleh fikir. Ar-ru'yatu bil ilmi, boleh menggunakan teknologi ru'yah juga. Melihat berasaskan. Maka bagi dia kata tak payah lagi duk tengok anak bulan tu. Buat hisap. Dia pandai sangat. Ilmu miqat dia. Hisap-hisap ada kata hari raya sekian, hari raya sekian. Sama dengan duk pergi tengok apa semua sekali tu. Kadang-kadang dia pergi tengok sekali pun, dia kata tak nampak tapi ada lindung awal. Ini cerita-cerita zaman sekarang. Saya sebagai contoh lah. Jadi ulama juga yang hanya baca satu kitab tapi hafal, dia ada kelebihan dia ingat. Macam komputer. Orang pergi ke sekolah, sekarang ni sekolah tahfiz. Ingat satu-satu. Kadang-kadang faham pun tidak. Yang baca banyak kitab dalam satu masa lebih baik daripada yang satu kitab. Yang baca banyak kitab dalam banyak mazhab lebih baik daripada itu. Tapi kalau yang baca, dia pun baca sama-sama baca Quran, sama-sama baca kitab mazhab, banyak-banyak mazhab membaca, dan mazhab pemikiran-pemikiran moden. Buku-buku politik dia baca, buku sosiologi dia baca, buku pendidikan dia baca. Cuba tengok fatwa ni macam mana. Sangat berbeza. Kerana dia lebih tahu tentang realiti masyarakat itu. Jadi orang yang memberi fatwa hanya dengan secara memindahkan fatwa-fatwa yang ada dalam buku-buku turas tradisi, ini bentuk fatwa dia. Orang yang memproses fatwa tadi berasaskan kepada kelaziman baru, tradisi baru, maklumat baru, teknologi baru, cara berfikir baru, ada pattern lain-lain. Ini yang dikatakan tradisionalis, ini yang dikatakan reformis. Dan kedua-duanya tidak akan bersatu. Ini dikatakan liberal dan ini dikatakan konservatif. Reformis dengan tradisionalis. Okey. Jelas kan? Dalam Islam ini. Sekarang ini orang kita yang rasa dia hebat sangat, sama ada dia ulama ke, dia lebay ke, dia mufti ke, dia hakim ke, dia duk kelahi antara Wahabi dengan ASWJ. Wahabi dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sampai bila? Sampai kiamat pun tak habis. Sebab mereka ada dua jalan pemikiran yang berbeza. Yang menentukan siapa benar dan siapa salah ialah Tuhan. Kalau kita hanya baca kitab-kitab Ahli Sunnah wal Jamaah saja, Wahabi itu kafir lah. Kerana menganggap Tuhan tak ada tempat. Kalau kita baca kitab-kitab Wahabi saja, Ibn Taymiyah saja, Ibn apa semua sekali tak, maka Ahli Sunnah itu kafir juga. Kerana begini. Jadi inilah kita kata single-minded dan narrow-minded yang menyebabkan umat Islam tidak maju. Tapi kalau kita baca kedua-duanya, baca lagi mazhab-mazhab lain. Dalam Ahli Sunnah pun jangan baca Asy'ariyah dengan Maturidiyah saja. Baca lagi yang mana lagi, baca asalnya, di mana cabangnya dan sebagainya. Dalam buku-buku banyak sama ini. Kemudian yang Wahabi pula. Beza antara Wahabi lagi, Salafi lagi dengan apa tu Ibn Qayyim, macam-macam tradisi Ibn Hanbal. Dan ada lagi yang lain lagi, Zahiri dan sebagainya. Kita nak jadi orang yang berwibawa perlu mempunyai dimensi yang begitu luas untuk melihat yang saya katakan tadi, nilai-nilai asas yang tetap, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah,
Yang keduanya ialah nilai-nilai fleksibel yang sentiasa berubah berasaskan kepada perubahan. Satu, perbezaan minda. Jadi kalau ada dua fatwa, ini daripada minda yang komprehensif, yang baca banyak semua sekali, ini yang ortodoks. Mana kita nak pilih? Kamu pilih yang itu kafir. Ini Islam liberal. Sampai kepada Islam liberal. Tetapi, kita nak jadi orang yang liberal, dia ada hak juga. Kasim Ahmad dengan geng-geng dia kata kami akan terus mentafsirkan Quran tanpa merujuk kepada hadis. Itu sifat liberal yang melampau. Liberal yang melampau ini samalah juga dengan ASWJ yang melampau. Samalah juga dengan Wahabi yang melampau. Jadi yang kita tak naknya ialah apa yang saya baca itu hanya betul. Apa yang saya tidak baca tak betul. Pihak konservatif yang tidak melampau, yang agak fleksibel, okey. Jadi sama ada anda seorang yang konservatif ataupun anda yang liberal tetapi tidak melampau, maka anda berada pada jalur-jalur pemikiran yang dikatakan oleh Islam sebagai, kalau kita asas kepada hadis Quran, hadis kata ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Tengok Nabi macam mana, dia tidak cepat kata orang ni kafir ke, orang ni munafik ke, orang ni jahat ke. Orang yang kencing dalam masjid pun. Ja'a rajulun a'rabi fabala fil masjidi fazajarahun nasu panahahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang orang Badui kencing dalam masjid. Orang halau. Bila halau tu, kalau halau lagi sebuah masjid tu dia lagi. Kotor habis masjid tu. Nabi kata jangan. Biar dia kencing puas-puas. Limitkan kesan negatif. Jadi sekarang ni saya nak merepek sikit yang kita tak sedar dalam masyarakat kita. Ialah kita dilaga-lagakan oleh ejen-ejen yang memusuhi Islam. Negara Arab dah terjebak. Kita dalam proses. Maka berlaku kerusuhan. Bukan saja politik, saya tak nak sebut politik lah, bukan bidang saya. Tapi dalam bidang agama pun, fiqh pun, tauhid pun macam tu, akidah macam tu. Jadi, oleh kerana itu, dalam memahami sumber-sumber hukum, sumber syariah, sama ada kita menjadi pegawai hubungan antarabangsa, kita menjadi penasihat kepada raja kita atau penasihat kepada Perdana Menteri tentang hubungan Islam di peringkat antarabangsa, belum ada lah. Ataupun kita duduk di bank menjadi penasihat syariah, adakah mesti kita buka kitab macam tu sebagainya, tidak fleksibel. Kita kena faham. Cuma jangan, kalau kata liberal, jangan ekstremis. Kalau kata konservatif, jangan ekstremis. Itu yang dikatakan ummatan wasata, umat yang pertengahan. Okey. Jadi sekarang ini, supaya ceramah saya ni boleh ada faedahnya lah. Ada beza di antara nilai-nilai tetap yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan nilai-nilai berubah yang ada dalam huruf dan sebagainya. Malah kadang-kadang perubahan itu berlaku juga dalam qiyas apabila berlaku ilat perubahan dan sebagainya. Baik, kalau kita balik kepada undang-undang antarabangsa ini, persoalan ataupun antara persoalan yang penting ialah tentang negara. Jadi, tadi saya katakan undang-undang antarabangsa ni, hubungan antarabangsa ni, mungkin dia bersifat undang-undang antarabangsa.
mungkin bersifat politik antarabangsa. Itu pendekatan kita lah. Kalau pendekatan kita ni pendekatan politik, kita katakan politik antarabangsa. Kalau pendekatan kita itu undang-undang antarabangsa, maka itu adalah undang-undang antarabangsa. Saya masa di UIA dulu, saya kongsi subjek hubungan antarabangsa ni. Saya ambil separuh, Dr. Mazli ambil separuh. Walaupun anak murid saya, tapi dia pun cerdik lah. Bekas anak murid saya, bukan murid. Dia ambil separuh, saya ambil separuh. Jadi, kami terlupa nak buat penyelarasan pada awal penggal. Jadi, bila nak exam, saya mengajar pendekatan undang-undang antarabangsa. Sebab saya minat undang-undang. Dia mengajar pendekatannya politik antarabangsa. Jadi, nak buat soalan exam tu jadi masalah bagi kami bagaimana kita nak suaikan supaya soalan itu boleh dijawab oleh semua sebab satu soalan saja, satu pendekatan. Jadi sama ada kita ni mengambil pendekatan politik atau pendekatan undang-undang dalam masalah pembentukan negara. Sama. Jadi kata undang-undang, ahli-ahli undang-undang, negara itu terbentuk atas 3 unsur. Ni, ingat kalau nak buat negara Islam, terbentuk atas 3 unsur. Kita ambil Malaysia ni contoh. Satu, adanya tanah air. Adalah ni, yang kita warisi daripada tok nenek kita. Walaupun sekarang ni kita dah jual separuh, tapi masih ada lagi. Tapi bagi orang Palestin, kita kena halal. Jangan duduk kelahi. Nanti kita jadi macam orang Palestin. Satu, ada tanah air. Yang kedua, ada rakyat yang tinggal di sini secara permanen. Yang ketiga ialah kuasa pemerintahan. Tentang tanah air ini, Amerika, dia kata dia pergi meneroka daripada Eropah, pergi meneroka, jumpaklah dengan benua Amerika yang ada sekarang ni. Kata orang Mesir, sebelum kamu jumpak tu, aku jumpak dulu. Sebab orang zaman Fir'aun lagi dia menggunakan daun berdi, dia pergi jumpak dia, Amerika tu. Kalau kita jumpak batu, jumpak saya dulu. Sebab itu, dalam sejarah, hubungan antara orang Arab dengan Amerika ni tak putus. Ada sekarang ni duduk tunjuk dalam YouTube pun, bahawa sebelum Amerika datang situ, ada dah orang-orang beni pun dah ada dah. Tapi Amerika kata, saya tidak menjumpai mana-mana orang yang bertamadun. Jadi sidit. Mana-mana yang bertamadun, tak ada. Ada orang Indian kata dia. Tapi orang Indian tu, kalau kita tengok gambar cowboy, orang Indian ni sudah orang ada tamadun, tapi tak apalah. Dia rampas tanah itu. Bila dia rampas tanah tu, dia pupuskan orang-orang India tu sudah tidak lagi menjadi satu bangsa yang betul-betul. Macam juga di New Zealand ke, dia pupuskan habis orang Maori ke. Maka dia kata, British, orang putih, mari ke negara kita. Okeylah. Di Singapura tu dia kata, Singapura tu tak ada penduduk. Padahal Singapura tu sebahagian pada Johor. Tapi dia kata, okey, saya yang meneroka, menemui Singapura. Kita dah buku-buku sejarah Melayu tu di Tamasik itu, Singapura. Pulau Pinang. Kemudian Negeri-Negeri Selat. Negeri-Negeri Selat. Dia kata ini, sebab tu dia mengisytiharkan ini negeri-negeri di bawah takluk British. Okeylah. Mana yang kita boleh faham? Kalau kita curi pun, mungkin kita boleh kata, kalau kita bunuh rakyat dia pun, kita sudah jadi establish. Itu orang kata, dapat negara, tanah air macam Yahudi duduk bunuh Palestin tu, dia gebuk itu. Bila dapat kat dia, dalam mengikut undang-undang antarabangsa dalam satu peringkat tertentu, tak boleh lah. Kes batu hitam kita ni, itu milik Malaysia ke milik Singapura. Jadi bila ada bicara di mahkamah antarabangsa,
Mahkamah Keadilan Antarabangsa pakar undang-undang kita malas, pakar undang-undang Singapura rajin, dalam argument itu benang Singapura, maka keputusan dibagi pada Singapura. Kita nak tengok sama ada kerajaan kita masih berminat untuk appeal dan sebagainya. Itu satu hal yang boleh kita bincang. Masa saya duduk di Istad dulu, ada seorang penyelidik. Dia kata, kalau sekiranya penasihat kepada kerajaan Malaysia baca, dia kata, artikel ini yang ada dalam buku-buku lama, kita sifatkan dalam rare books, dalam apa tu, di orang yang nak belajar tentang manuskrip, tentang buku lama, pergilah ke Istad tu, terbengkalai begitu saja berjuta-juta. Masa saya jadi dekan itu pun berapa juta juga kita beli manuskrip, tapi tidak ada pengkaji. Orang luar datang, daripada England, daripada Amerika, Europe datang buat kajian. Orang kita malas. Orang kita suka baca buku komik, baca buku hiburan, dengar lagu P.Ramlee, itu sajalah. Orang kita tak tengok. Itu pun kelemahan budaya orang kita. Okey. Sama ada anda merampas tanah itu ataupun anda temu betul atau itu tanah asal, lama kelamaan ada cara dia diiktiraf sebagai ini tanah milik awak. Ataupun misalnya awak datang ke sini lah, duduk sini, singkir-singkir ambil orang tu. Ataupun buat tanah yang di laut, di Johor sekali buat satu bandar. Ini cerita yang kutip politik lah, tanya Dr. Mazli lah, dia bab tu dia lebih faham daripada saya undang-undang. Jadi sekarang ni, satu. Yang kedua, mesti ada orang yang bermustautin. Kalau tanya orang Indonesia sekarang ni, ada berapa ribu pulau di negara? Dia pun tak tahu. Presiden dia pun tak tahu. Sebanyak mana pulau di Indonesia. Daripada Sabang sampai Merauke. Kita ni boleh lah. Tu pun orang tak tahu dah. Pulau kalau di di Langkawi tu, pulau ni saya pergi berapa puluh kali. Langkawi tu pergi buat kerja lagi, pergi makan angin lagi, anak duduk belajar kat sana lagi. Tahu. Okey. Nak ada orang yang duduk secara menetap. Ini menjadi persoalan juga. Betul ke ada orang menetap di situ? Sebab tu di negara-negara Arab yang ada padang pasir, ada gerakan Polisario yang minta dengan Algeria apa semua sekali. Awak duduk di padang pasir, dia kata ini tempat saya menetap. Orang ni kata awak tidak menetap, awak ni nomad, pergi sini-sini. Ini pun kita kena tahu juga. Kalau macam tu, kalau kita baca kitab, apa makna orang menetap itu? Orang mutahabbir. Bila dia berbudaya. Maknanya dalam bahasa Inggeris, ada culture. Ada culture. Ada budaya. Budaya yang pertama sekali ialah agriculture. Dia menanam. Tapi kalau dia nomad, dia pergi, dia tidak bertapak setempat. Orang tak kata dia menetap di situ. Dia pergi ke mana-mana. Ni macam orang asli ni. Sebab tu kalau kita tak protect orang asli ni, orang boleh halau dia pergi ke mana-mana sebab dia ni tidak menetap di mana-mana. Ini bukan tanah awak. Yang krisis di Kelantan sekarang ni krisis. Masa saya duduk dalam sebagai komisioner kepada human rights dulu, kita faham lah benda-benda ni. Orang asli ni, dia ada duduk sini, dia ada kawasan rayau dia dipanggil tu. Dia minta digazetkan sebagai tanah untuk orang asli. Tapi kita kacau dia, kita halau dia apa semua sekali. Orang pejabat tanah kata, ini dari segi rebutan tanah dan tanah air ni satu isu yang besar. Jadi harap boleh baca banyak lah. Kemudian yang ketiganya ialah kerajaan yang memerintah. Dan kerajaan itu yang pentingnya bukan saja ada raja, ada DO, ada apa semua sekali. Kedaulatan itu. Ini masalah kedaulatan. Jadi kalau sekiranya tanah air itu sudah digazetkan, diperakui oleh dunia antarabangsa bahawa benua Amerika itu adalah kepunyaan orang-orang Eropah, penyangga-penyangga
orang jahat, pencuri, perompak, orang dibuang daerah pergi duduk situ. Australia. Maka lama-lama mereka itu berstatus di situ. Mereka adalah dianggap sebagai penduduk rakyat yang sah di negara itu kerana sudah dipanggil. Kalau dalam Islam dia panggil at-taqabul. Teori taqabul. Ini pun orang nak dengar ceramah saya ni kena boleh sanggup lagi-lagi macam ni kan. Teori taqabul ini maknanya teori yang saya pun tak ingat lah bahasa Inggeris. Dia maknanya bila dah lama dia menjadi evidence kepada sesuatu. Katalah masa umur 25 tahun kahwin, isteri umur 22, suami umur 25. Kemudian orang zaman sekarang disimpan rekod. Orang zaman dulu, zaman saya dulu sebelum saya kahwin dua tu sampai kita merdeka, kemudian yang dia declare. Saya ni suami isteri. Suami isteri. Mana surat nikah? Tak ada. Ada saksi? Tak ada. Isteri macam mana? Ini baca kitab ni. Saksi tak ada, surat nikah tak ada. Maknanya awak kena farak lah. Tak. Orang yang faham satu teori at-taqabul itu maknanya orang ramai sudah tahu awak ni suami isteri. Walaupun dia tak tahu awak kahwin bila. Tapi awak hidup dua ni bila-bila lagi orang tahu dua ni lah. Maka dia diterima sebagai, nanti kalau saya ingat istilah apa tu moden, saya bagi tahu. Diterima sebagai suami isteri. Macam ikut tanah. Di kampung. Zaman dulu, orang ni kata sini. Orang ni, ini tanah saya, ini tanah saya. Bila datang tukang sukat, 5 depa masuk kat tanah awak. Sebenarnya, Serbia kata, tanah ni serong masuk belah ni. Macam mana? Kita pergi ke mahkamah, kita menggunakan teori ni. Teori, dia panggil apa ni, de facto. De factonya. Awak sudah merintah tanah ni puluh-puluh tahun. Dan awak sendiri tak tahu usul asal. Maka boleh mahkamah kena katakan, ini tanah awak walaupun dari segi ukurnya salah. Kena ubahlah batu tadi. Itu dari segi. Jadi maknanya kalau dah tanah tu awak milik, duduk di situ macam Yahudi tu atau siapa-siapa dia duduk itu, maka dia sudah diiktiraf oleh dunia antarabangsa sebagai penduduk tetap yang mempunyai kuasa. Tinggal lagi sama ada kerajaan itu kerajaan yang ada siadah ataupun ada yang dikatakan tadi kedaulatan tidak, itu persoalannya. Maka saya rasa persoalan yang lebih rumit dalam masalah untuk nak mengatakan ada negara tidak negara ini ialah persoalan tentang sama ada pemerintahan di situ ada wibawa ataupun ada daulat, kedaulatan ada tidak. Jadi dalam undang-undang barat dia banyak membincangkan tentang apa sifat-sifat sebuah negara yang berdaulat itu. Sifat-sifat negara yang berdaulat itu apa? Dalam Islam pun sama. Negara yang berdaulat itu begini, katakanlah. Negara yang berdaulat itu negara yang mempunyai kebebasan untuk memilih corak politik dan pemerintahannya yang tersendiri. Maknanya, dari satu segi, dia berhak. Dari satu segi lain, dia memang berkuasa. Orang lain tak boleh bantah. Tapi kalau negara itu, kerajaan itu dijajah, maka kedaulatan dia tidak sepenuh. Maka kewujudan sebagai sebuah negara itu boleh dipertikaikan, ini kita panggil jajahan British. Bila orang putih datang kat kita tu, dia kata jajahan British. Tapi Profesor
Profesor Zainal Kling kata negara kita ni tak pernah dijajah. Orang pakak ketawa, tapi saya pun tak tahu dia betul atau tidak. Jadi British datang ke negara kita, menjadi penasihat dan sebagainya, sama ada kita dijajah tak dijajah itu atas orang, sama ada awak ni sosiologis, ataupun awak antropologis, ataupun awak orang undang, ataupun awak ni ustaz dan sebagainya. Ini mengapa kita mesti berbalah? Macam saya katakan tadi lah, masing-masing berfikir dalam kerangka pemikiran yang tersendiri. Tak habis cakap tadi tu. Seseorang itu berfikir mengikut pengalamannya. Saya kacau-kacau sikit boleh tak? Banyak orang, dia kata yang paling dia takut sekali kata. Kata. Orang takut kat cicak. Takut kata. Orang tak boleh tengok tai ayam. Sebab bos saya di apa tu, ini cerita kalau dia dengar pun dia tak marah, Tan Sri Hashimi Agam. Dia tak boleh makan apa tu ayam. Ayam gulai ke ayam goreng. Apa siapa Tan Sri? Dia kata masa saya belajar dulu, bila saya makan di asrama mana masuk ke universiti, ayam tu ada darah, tak masuk. Maka bermula daripada itu dia allergic. Sekuat-kuat Napoleon itu, dia takut pada kata. Napoleon Bonaparte, seorang yang mencetuskan revolusi Perancis dengan begitu hebat sekali. Dia takut kat kata. Sebab ada background masing-masing. Para ulama, para pakar pun, dia ada background masing-masing. Kita tak nak tengok background personality, memunai macam-macam. Tapi kita nak tanya background akademik dia. Jadi dia kerangka pemikiran dia di situ. Jadi dalam mentafsirkan kedaulatan negara ini pun, kita ada mempunyai background yang tersendiri. Orang Eropah, dia mempunyai budaya dia. Katalah dari segi undang-undang. Di Eropah, dia ada dua cabang undang-undang. Undang-undang Continental, undang-undang berasaskan Roman. Undang-undang Roman, undang-undang Continental. Roman berasaskan banyak pada tradisi-tradisi undang-undang Anglo-Saxon. Ni, sebab itu di England ada undang-undang yang paling dihormati ialah common law. Tapi di setengah tradisi tidak ada common law itu. Sebab tu kalau anda, saudara-saudara ni, ada yang dengar ni pergi belajar di Mesir, belajar, cuba baca-baca undang-undang Mesir, dia tak ada. Dia semua continental itu berasas pada kes. Undang-undang mahkamah case law. Ada apa, akta, ada enactment dan sebagainya. Tapi British lain dengan kita ni dan negara Commonwealth ini cerita ya. Jadi bila ada tradisi yang berbeza, maka orang berfikir secara berbeza. Awak lawyers berfikir secara berbeza walaupun tentang undang-undang yang sama. Awak saintis berbeza. Kelebihan orang Inggeris, mereka itu merupakan saintis yang hebat. Dari segi sains hebat mereka itu. Tapi dari segi teknologi, terutama teknologi yang apa semua, hebat Jepun. Orang British buat apa tu rekod-rekod sains, Jepun buat teknologi, maka yang kayanya ialah Jepun. Dia curi teknologi orang ialah orang Cina sekarang ni. Dia nak buat kereta kan. Dia beli prototype mana-mana, dia rombok, dia telah belajar semua sekali, maka dia jadi sebuah negara yang mengeluarkan kereta yang baik, lagi murah, tetapi sebab prototype tu dia belajar daripada itu. Dia saintis, berapa lama dia nak buat prototype. Itu caranya. Jadi sekarang ni kalau balik kepada soal kedaulatan. Jadi untuk faham, kata kita ambil negara kita ni. Kita ni negara berdaulat atau tidak? Setengah orang kata yes. Kita ada raja. Kita ada kerajaan. Kita ada apa-apa semua sekali. Kalau saya tanya lagi, nanti orang malu.
para tuanku kita ada daulat ke tidak? Satu soalan yang sensitif. Agak-agak istana tak marah kat saya. Agak-agak kerajaan pun tak marah. Kalau tuanku kata, saya nak ni. Kerajaan kata, siapa dia menang? Tak boleh menang. Ini yang berlaku antara krisis antara Tun Mahathir dengan raja-raja dulu. Tun Mahathir kata, ini raja ni banyak kuasa sangat, saya nak potong sikit. Jadi berlaku krisis untuk menambah, mengurangkan kuasa dan sebagainya. Ini dari segi kedaulatan ini, walau bagaimanapun dari segi keseluruhan itu, maka kita sebuah negara yang berdaulat. Tetapi dari segi pandangan politik, belum tentu. Kalau kita melihat hubungan antara bangsa kita dengan kacamata politik, betulkah kita berdaulat? Mungkin ada orang politik kata kita bukan sebuah negara yang berdaulat. Kita mesti pergi ke England, mesti pergi ke Amerika, mesti pergi Europe. Bila jadi Perdana Menteri hari ini, besok lusa kena pergi terus. Kukuhannya telefon dan sebagainya. Kerana tanpa kerelaan bos-bos di barat, kita tak boleh nak sustain. Nampak tak? Algeria, Libya dan sebagainya, negara-negara yang kuat Islam. Tapi, bila naik saja pemerintahan Islam, jatuh. Ikhwanul Muslimin di Mesir, di Timur Tengah, kuat. Tetapi bila pilihan raya menentukan bahawa kerajaan ini dilantik atau dikuasai oleh sayap Islam yang menang pilihan raya sebagainya, fantasi risau. Tengok, dia boleh kekal selama-lama. Orang-orang yang di barat itu yang tidak lagi mahu kepada, ini saya lanjutkan sikit ya, tidak lagi mahu kepada Islam dan sebagainya, dia mencari sebab dia ada kuasa. Sebab itu kita dalam memperjuangkan sebuah negara Islam dalam negara ini, kita tahu di Malaysia ni ramai orang yang semangat Islam yang kuat. Tapi saya kata semangat saja tak cukup. Kita perlu pada kebijaksanaan. Saya nak tanya, kita mengalami krisis ekonomi pada zaman Tun Mahathir duduk di puncak. Saya tak ingat tahun ni. Masa tu orang kata Malaysia ni tiger ASEAN. Kemudian kita menghadapi krisis ekonomi. Mula-mula berlaku di Thailand dulu, berlaku di sini sampai kepada kita sekali-sekali. Lepas tu BMF, BMF, cerita lain. Kemudian kita, jadi pada waktu itu, mujurnya kita terlepas daripada jerat. Tapi kita boleh pulih balik lah. Tapi ceritanya, oleh kerana kita banyak menayangkan, menggambar-gemburkan bahawa kita adalah singa Asia, akhir sekali kita menjadi singa kertas. Ekonomi kita jatuh dan politik kita menserusut dan sebagainya. Jadi perjuangan itu bukan lagi sebuah negara Islam yang diisytiharkan betul-betul macam di mana-mana. Tengok. Jadi kita kata, misalnya lagi lah, ini orang marah lagi kat saya. Dan nak hudud. Macam mana? Pada malam Brunei mengisytiharkan pelaksanaan hudud di Brunei, saya ada di sana. Malah saya masuk seminar itu. Seminar sebelum pelancaran hudud itu, saya ada di sana. Isytihar saja, Tuanku Brunei, kedoktoran hormat dia daripada Oxford University, terus ditarik balik. Kita mula kecil. Yang kita tak tahu yang lebih tu kepungan ekonomi apa semua sekali. Indonesia zaman Soekarno, Indonesia
zaman Soekarno. Pagi tadi saya tengok lagi hari-hari terakhir Presiden Soekarno di Indonesia. Sebab saya sedang memikirkan bagaimana kalau pemimpin-pemimpin besar yang pernah menjadi pemimpin besar negara orang ke negara kita, bila sampai kepada hari-hari terakhir, apa nasib dia? Soekarno hari-hari terakhirnya nak pakai songkok pun tak boleh, pakai singlet. Pernah dipulaukan oleh negara-negara barat kerana masa itu ialah ada kesatuan negara-negara berkecuali Nasir, Soekarno, Tito, Chou En-lai, Nehru, sebagainya. Semua ini negara berkecuali. Boleh hidup? Runtuh. Sama ada awak masuk blok barat atau awak masuk blok timur. Presiden Nasir akhirnya pergi berbaik dengan Rusia. Itu pun ditipu juga. Apabila dia kata ke Rusia, saya nak matikan Yahudi, maka dia serang. Maka sebelum lagi kapal-kapal Mesir take off, kapal sudah dibom kerana Rusia telah membocorkan Rusia kepada Amerika dan Yahudi. Rusia pun tak nak Mesir lahir sebagai sebuah negara Islam yang memimpin dunia Arab dan dunia Islam. Mesir, Ad-Dual Al-Arabiyah, Ad-Dual Al-Islamiyah, jatuh tersungkur kena realiti macam tu, kebijaksanaan. Jadi sekarang ni kalau kita nak menubuhkan negara Islam, kita nak nilai-nilai Islam itu, bagaimana nak jaga kita punya siadah, kita punya kewibawaan, kita punya kedaulatan. Orang kata kalau kuku kita tak betul-betul panjang, tak payah buka kuku lah. Turki walaupun begitu kuat sekali, dia pernah digugat, hampir jatuh Erdogan. Tapi mujurnya masjid bergerak dengan baik. Dia ada strategi. Maknanya kalau nak jadi macam tu, kena betul-betul. Tapi kalau kita misalnya tak tahu ke mana lagi negara Islam ni makan cukup ke tidak cukup, duk main hudud. Orang ketawa lah. Sebab barat kata kamu cakap bohong lah. Kalau boleh jadi pemerintah pun tak sempat-sempat tu pun jatuh macam tu. Saya tidak nak melemahkan begitu, tapi nak menceritakan kepada saudara-saudara yang mendengar, rakan-rakan kita yang memperjuangkan Islam, kita perlu protect kita punya kedaulatan dalam memerintah. Dan dari segi logo, dari segi nama, dari segi apa-apa semua sekali itu, ibarat kita kata kuku-kuku yang tidak betul-betul mencengkam, tak apalah kita berjalan tak nampak kuku pun tak apalah. Orang kerak kuku kita satu. Akhir jadi apa tu? Toothless tiger. Harimau tanpa taring. Itu dalam masyarakat kita. Jadi saya ni bercakap tentang ilmiah. Oleh kerana itu, syarat yang pertama ataupun nilai yang pertama dalam siadah atau dalam kedaulatan itu ialah negara itu mempunyai kuasa untuk memilih corak politik. Bila Sudan pilih corak politik Islam, mengisytiharkan negara Islam, habis. Iran sampai sekarang digugat oleh Barat. Ikhwanul Muslimin di Mesir jatuh. Kemudian yang di Algeria, di apa semua sekali, jatuh. Oleh kerana itu, kita mempunyai, kalau nak lihat dari segi yang dikatakan dari kacamata politik, hubungan antarabangsa itu, kita kena ambil kiraan bahawa kita tidak sebuah negaranya isolated. Semalam, dalam saya punya perbincangan tajuk, Dr. Basri dari sini, dalam perbincangan tajuk
soal langit terbuka. Bagaimana langit terbuka itu boleh menggugat budaya hidup masyarakat kita. Gugat politik, gugat budaya hidup yang sekarang ini duduk kelahi antara ahli-ahli politik Melayu di Malaysia, antara ulama, antara ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah, dengan apa semua sekali. Ini semuanya dilaga-lagakan, provokasikan. Fikir ke ahli-ahli politik kita yang cerdik pandai itu, semua mereka itu kita sayang. Yang A, yang B, yang C, yang D, semua pemimpin kita semua sekali itu. Yang D, apa semua. Macam apa kacau lebih pada budak-budak. Lebih daripada budak-budak kelahi sama dia. Pasal apa? Pasal dipengaruhi oleh budak-budak ASWJ marah kat saya. Dia kata supaya saya tak kutuk Wahabi. Saya kata saya nak kutuk puan. No, saya lebih bodoh daripada Wahabi, lebih bodoh daripada ASWJ. Saya tak nak wibawa nak buat pun. Tapi dah awak rasa pandai lah. Jadi ini yang okey. Dalam Islam, cuba tengok. Zaman Nabi, siapa dia jadi khalifah? Siapa dia yang memerintah? Rasulullah SAW. Rasulullah yang memerintah. Bila Rasulullah wafat, perebutan kuasa berlaku. Masa Ali, masa Abu Bakar radhiyallahu anhuma, masa Umar radhiyallahu anhum, duduk tajhiz mayat tu. Orang mau beritahu, di Saqifah Bani Sa'ad. Kalau Saqifah Bani Sa'ad, yang maknanya kalau dalam bahasa moden kita di Kelab Golf Bani Sa'ad. Orang Ansar sedang berimpun. Duduk mesyuarat, siapa dia nak jadi khalifah? Maka Umar dan Abu Bakar pergilah, katakan Ali menjagalah mayat ni, tanhiz. Aku nak pergi situ. Masa saya belajar dulu, saya ingat ke Saqifah Bani Sa'ad ini 10 batu ke 15 batu. Tak, tepi masjid tu je. Siapa dia pergi masjid, duduk di muka pintu belah mana. Saya pun tak ingat muka pintu buat. Saya kalau pergi, saya duduk belah ni. Jadi belah Saqifah ni, Bani Sa'ad ada satu macam taman sekarang. Dia orang protect macam duduk situ. Berlaku perbezaan pendapat dalam politik. Politik ini sangat sensitif. Walaupun kita kata Islam sebagai sebuah negara yang berdaulat dan Islam kata kedaulatan itu kita bebas memilih corak politik kita sendiri. Saya rasa sebab itulah Nabi SAW dia tidak pesan politik corak apa yang kamu nak pilih. Dia tak pesan. Negara beraja ke, negara berpresiden ke, negara apa semua. Asalkan Islam itu kamu protect. Quran, Sunnah sebagainya. Apa nama anak mak bapa ni? Orang Ansar kata, kalau bukan kerana kami, Islam tak survive. Orang Muhajirin kata, kamilah yang memulakan perjuangan Islam itu. Sampai sekian. Akhir sekali, kata Abu Bakar As-Siddiq, saya percaya kepada Umar, seorang yang mempunyai daya tahan yang kuat, dia patut menjadi khalifah. Maka Umar tengok dengan kerelaannya. Dia kata kekuatan Umar akan menjadi sandaran kepada kejujuran Abu Hanifah. Tengok cara kita berjuang Islam dalam negara kita. Kalau awak kuat, awak nak jadi di atas. Yang tu bodoh. Siapa dia ikhlas, yang bodoh, yang ikhlas, yang tak. Itu yang masalah. Mentaliti. Benda satu. Tak boleh selesai dah. Katalah sama-sama nak berjuang Islam. Oh ni katamu tak layak, oh ni kata apa semua sekali. Perjuangan apa ni? Kemudian bila kita bagi syarah kepada rakyat kita, kita kata, oh kita nak ikut Umar lah, nak ikut ni. Tapi Umar kata kekuatan Umar akan menjadi sandaran kepada kejujuran Abu Bakar. Dia pun angkat tangan Abu Bakar, orang pun
sokong terus. Itulah Umar dapat menyelamatkan perbezaan pendapat. Tapi ada pula tukar-tukar kaki, ocok pula. Ali, dia orang tu tipu kamu ni. Dia suruh kamu jaga mayat, tajhizul mayit, tadfinul mayit. Dia orang pergi cari politik. Politik dia boleh orang tu, kamu kosong, nak tipu. Maka lahirlah Syiah yang berbeza. Syiah Abu Bakar, Syiah Umar, Syiah Ali. Kita ingat Ali ada Syiah. Tak, semua ada Syiah. Syiah ni maknanya penyokong kuat. Penyokong kuat. Tetapi oleh kerana kejujuran dan kehebatan Abu Bakar sebagai seorang pemerintah yang tahu macam mana nak menyelesaikan, mula-mula sekali dia kata, oleh kerana saya terlibat dengan politik, maka saya tidak ada masa untuk saya nak bagi fatwa. Maka dia katakan, okeylah, kamulah Umar, Ali buat fatwa. Sebab tu dalam tradisi Islam, fatwa daripada Abu Bakar tak banyak. Sebab dia sibuk dengan politik. Maknanya, pemisahan pengaruh dari segi akademik, fatwa dan politik. Awak masuk politik, cakap politik. Jangan cakap fatwa. Sebab jangan duduk campur-campur, susah. Jadi kalau awak cakap politik, awak cakap fatwa, awak cakap apa semua sekali, menyusahkan orang ramai. Maka dengan kepimpinan itu, fatwa pun hebat, politik pun hebat, Ali pun hebat, semua sekali naik serangkai. Kemudian, apabila khalifah, pemilihan khalifah yang pertama itu berasaskan kepada syura secara terbuka. Syura secara terbuka. Di Thaqifah Bani Sa'ad tadi, bila kata dah angkat Umar yang kuat itu, angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq, maka orang lain pun, okey, ittafaqna, sokong. Mula-mula tu Sa'ad bin Waqqas, ada orang-orang macam-macam calon, banyak calon. Itu pun orang panggil mubadarah. Satu inisiatif yang tegas. Sebab kita nak jadi pemimpin, tak nak lembek-lembek. Kalau lembek ni orang, satu inisiatif yang tegas menyelamatkan kedudukan politik pada waktu itu. Bila Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal, nak meninggal, dia wasiatkan. Jadi, pemerintahan Umar berasaskan khalifah yang diwasiatkan. Pemerintahan Abu Bakar tidak berasaskan kepada khalifah yang diwasiatkan. Cuma orang kata ada hin daripada Nabi kerana masa Nabi sakit, Nabi suruh Abu Bakar menjadi imam sembahyang. Ini satu dimensi lagi. Dimensi hubung kait yang rapat antara imam sembahyang, imam solat dengan imam politik. Dalam Islam tak pernah dipisahkan tu. Maknanya, awak mesti itulah orang macam, orang lebay-lebay, macam Tok Guru Aziz ke, macam apa. Jadi keunggulan dia sebab imam semayang tu. Kalau pergi mana-mana, dia jadi imam terus, maka continue lah imam politik ni. Kita ni politik saja, masa semayang kita lari ke bawah, kita lari belakang, kita suruh pokcik-pokcik apa semua sekali tu. Kita pula kalau doa suruh Tok Lebab doa, suruh Tok Imam doa, Tok Peti doa, kita duduk di mana? Ini pemimpin politik dalam negara Islam mesti macam itu. Itu kita katakan keutuhan kedaulatan dalam negara Islam. Banyak dimensi kalau nak cakap. Jadi sekarang ni, jadi yang kedua, khalifah yang kedua, wasiat. Jadi bila wasiat, sesuai dengan masa itu. Kalau tak wasiat, mungkin berlaku perkelahian. Maka selamat. Bila Umar nak meninggal dunia, dia mungkin tidak ada calon. Ini satu hal dari segi politik ni. Ini hubungan antarabangsa. Menarik kan? Ya nak dengar-dengar, nak lari-lari. Mungkin Umar kata, ini teori ni, kalau kita ni seorang, Umar ni seorang pemimpin yang sangat kuat. Bila Umar naik jadi khalifah, dia pecat Khalid ibn al-Walid. Kerana dia seorang khalifah yang kuat.
Maka dia ada seorang panglima yang kuat. Hancur habis dunia ni. Dia perang habis. Lantik Abu Ubaidah yang agak lembut sikit. Berlaku vacuum. Saya punya rasa lah. Berlaku vacuum. Tidak ada satu tokoh yang betul-betul muncul di bawah Umar. Kerana kekuatan Umar, pengaruh Umar tu, dia macam pokok besar. Susah orang nak. Jadi orang belakang dia sama saja. Maka Umar kata macam ni lah. Walaupun aku nak sakit, nak mati ni, saya nak lantik satu presidium. Berapa puluh orang, berapa orang? 7-8 orang. Puak-puak ni, jadi pilih sama dia. Pilih sama dia. Dia seorang. Dan masuk juga Abdullah ibn Umar, anak aku. Tapi anak aku ni, sebagai ahli syura ya, dia tak boleh jadi presiden. Dia tak boleh jadi khalifah. Kerana sekian. Tak boleh cakap banyak lah. Abdullah ibn Umar ni orang betul sangat. Tengok. Malah ada setengah riwayat mengatakan, dia kata, kalau sudah terpilih satu, dia ialah engkar tu bunuh. Itu kekuatan Umar. Maka ittifaq kata Uthman. Uthman ni dulu seorang korporat yang banyak sumbangan kepada, ini masalah perkembangan Islam ni. Orang duk highlight Bilal. Kekuatan Bilal itu kesilapan orang kita, orang Melayu terutama sekali. Perjuangan pejuang Islam yang kuat sekali, kita mesti contoh Bilal. Walaupun diletak tengah panas, walaupun digodam, diletak di celah batu, dia apa semua sekali, dia tetap Allah. Yes lah. Tetapi siapa yang tebus dia? Yang tebus Bilal tu ialah Abu Bakar Siddiq. Kalau Bilal tidak ditebuh oleh Abu Bakar, mati situlah Bilal tu, perjuangan tidak ada. Uthman, kalau kita baca sejarah, dialah yang menyelamatkan umat Madinah, penduduk Madinah daripada jerat ekonomi orang Yahudi. Dia beli tenaga tu zaman Rasulullah. Ini, maka naik pergi kepada Uthman, seorang yang jujur, seorang yang lulus, dan sebagainya. Maka dia menjadi jadi secara pemilihan umum terbuka di Thaqifah Bani Sa'ad. Kemudian Umar pula secara presidium, Uthman pula secara Umar pula secara wasiat, khalifah semua. Kemudian bila Uthman berhadapan dengan tentangan, maka berlakulah krisis antara Ali dan Muawiyah. Ini berlaku rebutan politik, sehingga kepada berlakulah waqatul Jamal, melibatkan banyak perkara, melibatkan sama orang yang sama-sama dijanjikan oleh Rasul masuk syurga. Macam mana dia boleh berperang? Cuba kita fikir. Macam mana boleh berperang? Dunia politik ialah dunia yang berbeza. Peperangan berlaku kerana politik, tapi akidah tetap utuh. Mempertahankan kebenaran Islam. Walaupun terpaksa jadi hang tuah hang jebat, tetapi kerana ideologi Islam kita pertahankan, mungkin ada kemaafannya, tapi bukan nak suruh pergi bunuh orang. Tapi janganlah kita mempertidakkan orang kerana tak sama dengan kita sikit. Awak masuk neraka. Bukan semudah itu Islam. Perjuangan Islam itu kental. Kalau tidak ada semangat perjuangan Islam yang kental, tak jadi Islam itu. Jadi oleh kerana itu, lepas tu, bila lepas Ali, nak dengar, dari segi zaman Ali, orang kritik. Ali, cara kamu memerintah ni teruk sangat. Negara kita kucak-kacik bila memerintah. Zaman Abu Bakar bagus, zaman Umar bagus, zaman Uthman pun bagus walau berlaku pemberontakan. Tapi mu ni apa? Kemerah. Ali kata macam mana? Masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Uthman, rakyat macam aku
Masa pemerintah aku, rakyat hapah diberi macam tu. Jadi, kedaulatan sebuah negara Islam itu, sebuah pemerintahan Islam itu, jangan sekadar kita melihat kepada seorang pemimpin. Seorang pemimpin saja, dia tidak boleh jadi seorang penyelamat. Nak kepada rakyat di macam piramid. Pemimpin duduk di atas, rakyat di bawah. Dipanggil Al-Qa'idah Sya'biyah, grassroots. Carilah pemimpin hebat macam mana pun kalau di bawah ni, bodoh-bodoh semua, tak tahu apa, tak tahu disiplin. Ni, COVID ni. Bagus kan mainlah Datuk Hisham tu. Begini. Oh, Kelantan dah. Daripada sebuah negeri yang kosong, tak ada COVID dah. Semalam dah ada dah. Dia balik sampai ke tengah jalan, dia singgah rumah. Pak udara dia pula makan situ. Kemudian balik ni, dia kacau habis. Macam budak-budak dia beok kecoh habis. Mana-mana. Disiplin tak ada, pengikut tak ada disiplin. Pengikut lemah sebagainya. Bukan ketua saja. Sebab ketua itu, kepimpinan itu hanyalah sebagai satu fungsi sosial saja. Kepimpinan. Jadi perlu kepada bawah. Jadi untuk mempertahankan sebuah kedaulatan, satu kedaulatan dalam sebuah negara Islam, katalah kebebasan berpolitik saja. Kemudian dia mempunyai hak bebas untuk menentukan kaedah pentadbiran dan pengurusan. Pembaharuan yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pembaharuan oleh Umar banyak ditiru daripada Parsi dan Rom. Kita ni kalau pakai seluar pun dia rumah ke. Pakai seluar tak sah semayat tau di kalangan para ulama kita dulu. Padahal hanya sistem-sistem yang digunakan di zaman pemerintahan Umar itu banyak dipinjam daripada Rom, Parsi dan sebagainya. Jadi kita ni kalau kita ini westernized. Ini terbarat. Ini apa semua. Ini komunis. Jadi bila masyarakat Islam tidak terbuka, maka Islam jadi kacau. Islam jadi lemah dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, tanah air, rakyat dan kedaulatan. Pihak pengajian kata ambil sejam setengah lah. Dia kata tak ada orang nak tunggu. Tu pun orang tak lari tapi saya akur lah. Jadi kalau kata kita nak belajar tentang hubungan antara bangsa Islam, kita hanya dapat tahu sikit tadi dari segi beberapa prinsip. Dan yang pentingnya bagaimana kita nak melahirkan sebuah negara Islam yang berdaulat dan berwibawa. Saya nak rumuskan di sini, kita mesti mempunyai para penduduk kita yang kuat, yang berdisiplin. Maknanya dalam kita dah asyik-asyik memperjuangkan ideologi Islam ke, pemerintahan Islam ke, jangan lupa kita baseline kita ialah orang bagaimana. Kalau saudara-saudara pergi ke Mekah misalnya, kalau tengok orang Tawaf ke, orang Sa'i ke, orang pergi di Mina ke, di apa semua ni, saya tak nampak negara Islam boleh lahir dengan selamat. Walaupun kita duk puji, hardukan. Macam mana dengan orang Turki? Dia Tawaf, dia Sa'i. Dia bulldoze habis orang lain. Orang Iran. Tak boleh. Saya kalau saya Tawaf seorang, saya pergi duduk di belakang dia, jadi ikut. Bolehlah. Kalau tidak, dia langgar habis. Terutama masa Tawaf. Ini sampai saya terfikir, kata kalau Islam ni, majoriti besarnya orang Eropah, orang Amerika, mungkin Islam ni naik. Sebab tu tengok di Islam, di Amerika, di Eropah naik. Sebab orang tu dah tamadun tinggi. Maknanya, antara syarat utama untuk melahirkan sebuah negara Islam yang berdaulat ialah benalah asas tamadun yang tinggi di kalangan umat Islam. Cara berfikir baik, sosio budaya okey. 2-3 minggu lepas saya bincang tentang
mengapa orang-orang Islam dalam negara ini lemah dari segi pendidikannya, walaupun dasar pendidikannya bagus, universiti bagus, guru bagus, rupa-rupanya tidak ada sokongan daripada susu budaya Melayu yang bobrok dan sebagainya. Inilah benda yang begitu kait-mengait, dan saya menghormati peraturan pihak pengancur yang dia bagi kepada saya, maka setakat inilah saja. Saya kena berhenti di situ, dan sekurang-kurangnya take away yang boleh saudara-saudara bawa, dan insya-Allah kalau perlu satu masa kita sambung, dan saya nak nawar kalau nak saya boleh bagi kuliah, berapa puluh kuliah, sikit-sikit sejam 2 jam tentang pemikiran Islam dalam hal perundangan, syarat dan perundangan. Mungkin, tapi kena banyak kuliah lah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.